apa pula. Okey. Sebab kalau dekat tingkat bawah sekali, pustakaan, kalaulah sekolah tu banjir, so apa yang akan berlaku? Alah, saya tak bisa. Kan, kalau banjir, satu pustakaan tu akan habis dia punya buku. Biasanya banjir sampai tingkat 1 je biasanya. Tapi kalau tidak diduga, sampai dah tingkat 3 habislah semua sekolah tu kan. Macam dekat Kuala Kerai dulu. Satu sekolah habis sampai tingkat 3 habis So, tempat yang strategik mungkin di tingkat 2. Tempat laluan murid-murid Dekat sini dia isi penting yang pertama yang kita kena pasti, yang pertama isi penting adalah lokasi yang strategik. Jadi nanti dalam karangan awak jangan salah tulis strategik tu. Sebab ini kataan bahasa Melayu. So dia berikan apa? Selepas dia berikan isi penting, dia letakkan contoh. Nanti macam tu jugalah awak buat karangan. Lepas isi penting, awak letakkan contoh. Awak tengok sini. Ini contoh, cikgu letakkan warna contoh, cikgu letakkan warna kuning contoh cikgu gariskan kat sini. Kita macam membedah karangan ni. Contoh lokasi tu kita letakkan kat sini. Seperti apa? Contoh lokasi terbaik bagi menempatkan pusat sumber sekolah. Okay, sebab apa pusat sumber sekolah ni huruf besar ni? Pusat sumber sekolah. Kata nama khas. Ya, betul. Kata nama khas iaitu suatu tempat yang mudah dikunjungi oleh pelajar seperti di tempat laluan mereka. Jadi nanti awak boleh tambah dalam karangan awak. Mungkin di tingkat berapa, sebab apa dan sebagainya. Awak kena reasonkan dia ataupun memberikan satu jawapan balik kepada apa yang awak tulis. Okay. Pusat sumber sekolah yang ditempatkan di tingkat 4 bangunan akan menerima jumlah pengunjung yang rendah. Ni dia menyatakan lah sebab apa. So, pusat sumber sekolah yang ditempatkan di aras paling rendah juga akan mendatangkan masalah jika berlaku banjir. Yang cikgu sebutkan tadi. Pihak pentadbir perlu prihatin. Ni arah kat sini. Bahagian ni dah arah. Okay. Alright. Yang ini dia masih mereasonkan lagi. Perlu prihatin siapa yang perlu bertanggungjawab ataupun yang perlu mengambil tahu tentang kedudukan lokasi strategik ni. Pihak pentadbir. Kalau dekat sekolah siapa pihak pentadbir? Cikgu, saya lupa lah nama cikgu tu. Cikgu. Ada ramai pentadbir dekat sekolah Bekong. Saya tahu pengetua je. Pengetua. Okey, pengetua tu ketua pentadbir lah. Siapa lagi yang di bawah dia? Cikgu ni yang disiplin tu. Cikgu disiplin, Cikgu Sita. Cikgu Sita. Yang lelaki. Cikgu disiplin lelaki. Siapa Saya pun lupa nama cikgu. Cikgu Amir. Kan? Dasuki. Bukan. Cikgu disiplin. Kan? Cikgu Fadil ke? Ya. Cikgu Fadil GPK 1. Yang tu betul lah. Yang tu betul lah. Pentadbir. Tapi Cikgu Fadil bukan cikgu disiplin. Cikgu disiplin, Cikgu Ham. Siapa Cikgu Ham? Cikgu Aziza. Cikgu Khairul Izzah. Itu baru cikgu ni, baru cikgu disiplin. Okey, untuk pentadbir, untuk pengetahuan awak lah pentadbir di sekolah diketuai oleh pengetua, Cikgu Haji Amri, betul? Okey, kalau seterusnya GPK. So dekat sekolah ada berapa GPK? Ada 3, betul? Ya. GPK 1 Cikgu Fadil. Yang kita panggil GPK pentadbiran. GPK 2 bukan GPK 2 lah, GPK Ham. Cikgu Khairul Izzah. Okay, yang ketiga GPK Co-Curriculum. Koko iaitu Cikgu Izzah kan. Tapi sekarang kalau awak tahu Cikgu Izzah dah pindah. Dah pindah, kenapa? Dia dah pindah ke SMK Caah. Itulah so nanti kita akan dapat GPK yang baru lah. Tapi GPK yang baru ni yang difahamkan dia tak masuk lagi bulan 6 nanti. Baru masuk daripada SMK Labis. So lepas tu pentadbir juga di kalangan GKMP, guru kanan mata pelajaran sekolah. So dekat sekolah kita ada 4 guru kanan mata pelajaran. Cikgu Fauzi. Ni cikgu bagi tahu supaya pengetahuan awak lah. Nanti kukut awak nak masukkan dalam karangan awak ke kan. Lepas tu
Apa lagi? Cikgu Fauzi. Cikgu siapa lagi ya? Cikgu Guna. Okey, Cikgu Guna. Lepas tu Cikgu Isa. Kenal kan? Kenal. Okey, dan juga Cikgu Zairi. Itu adalah pentadbir sekolah. Sebab dia orang ada jawatan sebagai pentadbir. Okey, itu selingan je lah. Sebab sini kita bincangkan pentadbir kan. Okey, tak apa. Okey, kemudian perlu prihatin berkaitan dengan perkara ini kerana kerajaan tidak mahu pusat sumber menjadi gajah putih. Apa yang awak faham gajah putih? Gajah putih. Sekolah, pusat sumber sekolah menjadi gajah putih semata-mata. Maksudnya Macam batu hiasan ya betul. Maksudnya betul lah. betul. Maksudnya kawasan tersebut tak digunakan, hanya jadi perhiasan saja. So kita panggil gajah putih lah. Contohnya cantik je kan, tapi tak digunakan. So tak ada membawa makna lah. Sebab pusat sumber ni perlu digunakan oleh murid untuk mencari sumber-sumber ilmu. Okay. Alright, tu. Jadi ternyatalah bahawa ciri penting pusat sumber sekolah ialah lokasi yang strategik. Okay, soal ni perenggan nombor 1. Okay, perenggan nombor 2 semestinya akan bincangkan isi penting yang kedua, betul? Okay. Alright. So yang dalam perenggan kedua ni, ni perenggan 1. Okay. So lokasi yang strategik adalah isi penting yang pertama. Okay, yang kedua apa? Selain lokasi yang strategik, so diulang balik yang atas. Okay, apa? Berbagai kemudahan yang disediakan juga merupakan ciri pusat sumber sekolah yang baik. Okay. Kemudahan bilik tayangan dan internet merupakan contoh kemudahan yang perlu ada di pusat sumber sekolah. Okay, kat sini apa isi penting dia? Berbagai kemudahan. Ya, betul. Sebab kat sini dia tak bagi tahu satu kan, dia ada bagi tahu banyak kan. Jadi isi penting kat sini adalah kat sini pelbagai kemudahan yang disediakan. Kat sini. Kemudahan, kat sini tengok ayat kemudahan. So kat sini cikgu ambil pen warna hijau. Apakah kemudahan-kemudahan yang diberikan? Yang diberikan contoh kat sini. Bilik tayangan. Kat sini yang pertama bilik tayangan. Bilik tayangan ni apa? Tayangan tu macam Dekat sekolah kita ada tak? ada. Ada. Dekat mana? Dekat barai dengan pejabat tu kan, tak hujung. Betul. Yang ada macam stage-stage tu kan? Yang macam awak kalau awak pergi tengok wayang tu kan? Ya. So itulah bilik tayangan. Okey, bagus. Okey. Kemudian internet. Dekat sekolah kita ada internet tak? Ada. Okey. Selain itu apa lagi yang kat sini yang kemudahan sekolah? Yang kemudahan yang ada dalam pusat sumber. Tengok ni, antara kemudahan lain yang perlu disediakan di pusat sumber sekolah ialah apa ni? Sistem khutbah. Ni kemudahan lagi yang diberikan. Untuk peminjaman buku dan sistem pengkelasan dewi. Awak faham tak apa yang cikgu ni baca ni? Faham. Dia macam mana? Apa yang awak faham? Yang dua ni awak faham lah bilik tayangan dengan internet tu awak faham lah. Yang dua ni, sistem khutbah dengan sistem pengkelasan dewi. Maksudnya kalau dia nak pinjam buku tu, dia ada kad kod nak tu lah. Okey, kalau awak perasan mungkin nanti satu hari nanti awak masuk ke universiti. Nanti dekat universiti ataupun dekat mana-mana nanti college dan sebagainya, nanti dia akan ada satu perpustakaan yang dia punya sistemnya lagi bagus daripada sekolah kita lah. Kan, sebab kita sekolah mungkin dia punya kemudahan tu tak meluas lagi. Mungkin hanya sedikit je lah. Kalau dekat luar, dia kalau awak datang ke perpustakaan, akan ada satu komputer khas yang mencari buku. So nanti awak pergi masuk situ, awak type je buku awak. Contohnya awak cari buku berkenaan tentang haiwan contohnya. So awak type buku berkenaan tentang haiwan, nanti awak tekan enter, akan keluar banyak buku tentang haiwan yang awak cari. Jadi bila awak klik dekat buku tersebut, dia akan beritahu
dekat row berapa, dekat baris berapa, nombor berapa, rak nombor berapa. So tu maksud dia. Sistem kod bar ataupun sistem pengkelasan Dewi. Ini kalau awak masukkan dalam dalam karangan awak ni, bagus. Jadi awak kena ingat lah. Lepas tu cikgu minta awak baca, cari isi penting dan pada masa sama awak tengok. Kita pecah-pecahkan karangan tersebut supaya awak dapat maklumat. Okey, kemudian untuk penyusunan buku. Sistem yang digunakan ini akan memudahkan pelajar dan guru ketika menggunakan pusat sumber sekolah. Dengan adanya kemudahan tersebut, jadi kat sini, dalam isi penting, selepas isi penting, awak letakkan apa? Contoh, betul? Okey, selepas contoh, apa yang awak masukkan lagi? Awak menghuraikan contoh. Apakah kepentingan contoh tersebut? Apakah kepentingan isi penting yang awak berikan tu? Lepas isi penting, awak letak contoh, lepas tu awak letak kepentingan dia ataupun awak gunakan yang kita belajar sebelum ni. Yang mengapa, di mana, apakah, bagaimana, yang itu awak letakkan. Sambung lagi. Oleh itu, ternyatalah bahawa pelbagai kemudahan yang disediakan merupakan ciri pusat sumber sekolah yang baik. So, ini dia ulang balik. Dia gunakan ayat ni. Yang ini pun ada markah sebenarnya. Oleh itu, ternyatalah, dia ulang balik. Apakah isi penting tu? Ternyatalah bahawa pelbagai kemudahan yang disediakan merupakan ciri pusat sumber yang baik. So, ini adalah Ulaskan. dia ulas balik. So, tadi nombor 2 tadi apa dia punya isi penting? Kemudahan. Kemudahan. Kat sini yang ni cikgu tu dia pakai mouse ni. Okey. So, ini yang nombor 2. Okey, yang ketiga. Kita tengok muka surat sebelah. Okey, nombor 3. Okey. Kat sini, dalam karangan ni, ada 3 sahaja isi penting. Yang terakhir ni apa? Fiza? Betul. Betul. Pandai. So, ini adalah yang ketiga. Isi penting yang ketiga. Okey. Tengok isi penting ketiga. Cuba awak pula baca. Perenggan tu. Guru meja yang menghebatkan perkhidmatan kepada semua warga sekolah merupakan indikator bagi ciri pusat sumber sekolah yang baik. Sebagai contohnya, guru meja menggunakan apa ni? Brosur. Dan spanduk untuk menarik perhatian pelajar dan guru supaya menggunakan perkhidmatan pusat sumber sekolah. Okey, teruskan. Konsep mesra pengguna dan diaplikasikan Perlu diaplikasikan. Perlu diaplikasikan oleh guru meja supaya mendapat manfaat paling maksimum daripada kemudian pusat sumber sekolah. Okey, klien ni apa maksud dia? Klien ni maksud dia pengguna pusat sumber. Siapa pengguna pusat sumber? Murid dan guru. Okey, betul, pelajar. Okey, cikgu nak tanya, apakah maksud indikator? Maksud indikator. Guru meja yang menghebatkan perkhidmatan kepada semua warga sekolah merupakan indikator bagi ciri pusat sumber sekolah yang baik. So, dekat nombor 3 ni, sebelum kita pergi ke indikator tu, apa yang awak tengok isi penting untuk nombor 3? Menghebatkan perkhidmatan. Ya, menghebatkan perkhidmatan kepada semua warga sekolah. Okey, warga sekolah ni, apa maksud warga sekolah? Semua orang yang ada di sekolah. Siapa yang ada dekat sekolah? Murid, guru. Siapa lagi ada? Selain daripada murid dan guru, ada tukang kebun. Ada siapa lagi? Ada pakcik kantin. Betul tak? Ada siapa lagi? Ada jaga. Betul tak?
Jadi mereka itu semua kita panggil sebagai warga sekolah. Semua tu boleh gunakan perpustakaan. Merupakan indikator yang bagi ciri pusat sumber sekolah yang baik. Jadi kalau awak perasan dekat sekolah kita ada tak menghebahkan perkhidmatan pusat sumber? Hafiza? Oh Hafiza. Ada tak? Okey. Alright. Oh terputus. Dah tak ada orang dah. Okey, tak apa. Alright, cikgu teruskan rakaman ni. So, contoh-contoh perkhidmatan yang ada di perpustakaan. Jadi, cikgu-cikgu media ni hebahkan kepada umum. Jadi, perkara apa yang ada? Contohnya menggunakan brosur. Brosur ini ejaan yang betul. Dan sepanduk untuk menarik perhatian pelajar dan guru supaya menggunakan khidmat pusat sumber sekolah. Pada masa yang sama, konsep mesra pengguna perlu diaplikasikan oleh guru media supaya apa kelas? Supaya warga sekolah ataupun klien, eja klien KLIEN, klien mendapat manfaat paling maksimum daripada kewujudan pusat sumber sekolah. Jadi semua pelajar yang menggunakan perkhidmatan yang terdapat di pusat sumber sekolah direkodkan dengan sebaik-baiknya. Jadi jelaslah bahawa tengok dia guna lagi perkataan dia panggil ataupun dia ulas kembali isi penting. Jadi jelaslah bahawa hebahan berkaitan dengan perkhidmatan merupakan salah satu ciri pusat sumber sekolah yang baik. So isi penting yang ketiga adalah menghebahkan perkhidmatan kepada semua warga sekolah. Dapat okey. Alright, yang terakhir ni adalah penutup. Penutup seperti biasa. Dah masuk balik dah. Mesti membahas tu. Okey, tak apa. Faham. Ke power WhatsApp call. Tak ada dah cikgu, saya tak ada. Okey, alright cikgu tadi dah teruskan tadi dah. Tak apa. So kita ulang balik tadi. Okey. Nombor 3, isi penting adalah menghebahkan perkhidmatan kepada semua warga sekolah. Kalau awak perasan, ayat yang terakhir ni, jadi ni, dia ulas balik. Jadi, jelaslah bahawa, nanti lepas ni dalam karangan, awak boleh gunakan ayat ini. Jadi, jelaslah bahawa, apa isi penting? Hebahan berkaitan dengan perkhidmatan merupakan salah satu ciri pusat sumber sekolah yang baik. So, nanti ayat ni awak boleh gunakan. Frame ni. So, nanti okeylah karangan awak Okey. Alright. Dekat selepas isi penting, dia berikan contoh. Tengok. Dia berikan contoh apa? Brosur, sepanduk. Lepas tu apa lagi yang dia tambah? Konsep mesra pengguna. Brosur tu apa cikgu? Okey, brosur tu apa? Okey, kalau awak perasan, kalau awak pergi mana-mana shopping mall ke ataupun awak pergi mana-mana majlis lah contohnya dekat sekolah, kadang-kadang ada tak kalau awak perasan nanti bila majlis start nanti akan ada murid ataupun pelajar akan ambil kertas dan dia bagi setiap orang cikgu. Orang kata pamphlet Pamphlet, betul. Itulah pamphlet. Sama lah tu, brosur, pamphlet. Betul. Dia kalau cikgu lukis ni lah, kat sini ada kertas A4, nanti dia akan lipat 3. So nanti kat sini adalah tajuk-tajuk dia. Kan? Kat sini. So biasanya warna-warni lah. Dia akan bagi, akan lipat ni. Akan lipat 3. Macam buku panduan program. Ataupun yang awak sebut tu pamphlet. So faham Okay. Dan sepanduk. Sepanduk ni apa? Macam banner. Kalau awak perasan, pernah pergi pustakaan sekolah kan? Pernah. Awak perasan tak dekat atas pintu nak masuk pustakaan tu ada macam gambar-gambar murid menggunakan pustakaan. Ya ada. Macam itulah lebih kurang sepanduk. Okay. So
Dia bagikan contoh lagi 2, brosur dan spanduk untuk menarik perhatian pelajar dan guru supaya menggunakan perkhidmatan pusat sumber sekolah. Okey, konsep mesra pengguna perlu diaplikasikan. Maksudnya apa? Konsep mesra pengguna. Rasanya Ha, senang digunakan. senang digunakan tu dalam konteks apa? Konsep apa? Maksudnya konsep ni yang disebut ni konsep mesra pengguna perlu diaplikasikan oleh guru media. Maksudnya siapa sahaja yang nak guna perpustakaan, cara dia mudah, tak susah. Taklah perpustakaan tu asyik tutup je ataupun guru tu asyik tak ada je. Kalau dekat sekolah kita siapa guru media? Cikgu tanya awak. Guru meja. Pernah Tak, masuk? saya pun tak tahu siapa. Ya ke? Awak pernah masuk tak perpustakaan? Pernah. Kalau waktu bahasa Melayu? Melayu tak sangat lah masuk. Tak masuk Kan Jangan masuk lah. ada nilam kan? Tapi sekarang kan dah kurang kan. Betul. Buat nilam. Betul. Yang masuk cikgu yang lepas-lepas lah, tahun-tahun lepas. Dah lepas saya. Saya kan dari sekolah yang cikgu. Cikgu lupa lah. Awak daripada sekolah Arab kan? Tak ada. STS. Sekolah mana? STS. Sekolah tinggi. Okay. Sorry. Alright. Okay. Okay, alright. Tak apa. Yang daripada sekolah agama Pahit Raja tu siapa? Tak Hafiz kot. Yang tu, yang ni, yang tolong labuh tu siapa? Amira. Amira. Okay. Awak Hafizah kan? Okay, alright. Don't worry. Cikgu cam awak. Okey, kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup seperti biasalah. Kalau awak perasan, penutup ni dia tak ada gunakan perdana wacana yang biasa kita gunakan, betul tak? Ya. So maksudnya awak tiada masalah kalau awak tak gunakan pun. Tapi pastikan awak kena gunalah ayat yang macam gini. Ataupun perkataan ataupun berdasarkan huraian tentang ciri-ciri pusat sumber sekolah yang baik, jelaslah bahawa ciri sedemikian perlu diperbanyakkan supaya kualiti premis tersebut bertambah baik. Okay. Tapi kalau awak tengok sini berbeza lah. Berbeza pusat sumber yang kita ceritakan kat sini dengan pusat sumber yang ada di sekolah kita. Mungkin perkhidmatannya lebih kurang sikit lah di sekolah berbanding yang standard punya. Okay, tapi tak apa. Kat sini cikgu berikan awak contoh. Jadi awak boleh tengok. Jadi dalam karangan awak hanya masukkan 3 atau 4 isi penting sahaja supaya tidak apa. Sebab ini karangan bahagian A ni. Bahagian A 200 ke 250 kan. Karangan yang bahagian B yang panjang, yang lebih daripada 350 patah perkataan. Okey. So dapat yang ni. Okay, kemudian kita tengok karangan yang kedua. Okay, karangan yang kedua ada buat tak? Ada. Okey, karangan yang kedua. Karangan yang kedua apa tajuk dia? Amalan membaca. Amalan membaca. Okey, amalan membaca. Cikgu buka muka surat baru. Okey, tak apa. Yang ini awak baca saja. Awak baca saja. Yang ini cikgu tak ada slide gambar pula yang ni. Masuk dalam cikgu. Okey, amalan membaca awak hanya sebutkan apakah isi penting yang awak dapat. Okey. Faedah amalan membaca. Okey. Isi penting yang pertama apa?